Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan saudara saya Tuan Imam, begitu juga tidak lupa kepada muazzin yang sentiasa menyeru, memanggil dan mengingatkan seluruh masyarakat Islam supaya mengingati akan tanggungjawab dan kefarduan, yaitu menunaikan solat pada waktunya. Serta pimpinan, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa, dan seterusnya kepada tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertemuan yang telah dirancang dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama dalam majlis yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Maka bila mana kita berada di dalam taman yang begitu indah, sudah pastilah kita cuba membicarakan benda-benda yang indah yang boleh memberikan manfaat. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah menyatakan kepada kita bahawa kuntum, kamu semua, khairu ummah, sebaik-baik umat. Bagaimana nak menjadi sebaik-baik umat? Ukhrijat lin-nas, memberilah faedah kepada manusia. Apakah faedah yang kita nak beri? Berdasarkan kepada kapasiti dan kemampuan masing-masing. Ada orang mempunyai wang ringgit, harta kekayaan, maka dia boleh berikan kepada orang lain, diinfakkan kepada orang lain. Itu manfaat yang boleh diberi pada diri dia. Ada orang yang tidak mempunyai harta kekayaan, tetapi dia memiliki ilmu, maka kita sampaikanlah ilmu yang ada kepada kita. Dalam menyampaikan ilmu ini, tidak semestinya kita tunggu sampai akan segunung ilmu baru kita nak sampaikan. Kerana kita semuanya umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi menyatakan kepada kita, balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Saya kira kita yang ada pada malam ini adalah di kalangan orang yang sering kali menghadiri kuliah-kuliah, ceramah-ceramah agama. Maka sudah pasti banyak ilmu yang kita dapat, tetapi kadang-kadang kita simpan pada diri kita. Kita tidak manfaatkan kepada orang lain. Kadang-kadang bukan setakat pada orang lain, ahli keluarga pun kita tidak sampaikan. Maka kena ingat, kita kena menyampaikan supaya kita menjadi orang yang bermanfaat dengan kapasiti ilmu yang ada. Ada orang yang tidak mempunyai ilmu tetapi mempunyai tenaga. Manfaatkan tenaga dia untuk menyelesaikan masalah masyarakat, supaya masyarakat dapat berada dalam keadaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak pun kita ada masa, manfaatkan masa yang ada ini untuk kita berada di dalam majlis ilmu. Tuan-tuan bayangkan, malam ini saya datang daripada US untuk kemari, bukan interstate, Hulu Selangor. Daripada Hulu Selangor saya kemari, dekat dengan Genting rumah saya kemari. Tapi kalau datang saya dengan Tuan Imam 3-4 orang, tak jadi. Perlukan kepada masyarakat untuk bersama mengimarahkan surau, mengimarahkan masjid. Maka sebab tu masa itu juga sebahagian daripada perkara yang mesti kita jadikan ukhrijat linnas, supaya dengan kehadiran kita, dengan kita memperuntukkan masa ini, memberikan program-program yang telah dirancang oleh jawatan kuasa itu dapat berjalan dengan lancar. Maka sebab itu jangan memandang remeh pada masa. Kalau kita memandang remeh pada masa, sudah pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan ayat yang begitu ringkas. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Demi masa, kata Allah. Ayat ni semua orang akan baca. Kadang-kadang lebih lepas daripada mesyuarat, kita nak tutup mesyuarat, kita baca ayat ni. Tapi bila nak mulakan mesyuarat yang akan datang lewat juga. Padahal dia sebut dah wal as demi masa, lewat juga. Kadang-kadang bukan orang datang mesyuarat, ustaz bagi kuliah pun kadang-kadang datang lewat juga. Ni nang buka kui. Pengurusan harus dibuat. Ya, supaya kita dapat melaksanakan apa yang dirancang oleh pihak penganjur, dan juga kita sebagai orang yang akan melancarkan mesti bersama-sama. Maka sebab itu dikatakan, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Keimanan mesti digabung jadi dengan beramal. Tak boleh mengaku aku orang beriman. Ramai orang boleh mengaku beriman, tetapi iman itu mesti dibuktikan dengan amalan. Dan orang yang selamat juga, iaitu mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran. Bagaimana kita nak meletakkan diri kita sebagai orang yang mampu berpesan dengan kebenaran kalau kita tidak ada ilmu? Perlukan kepada ilmu untuk membezakan yang mana satu benar, yang mana satu salah. Baru kita boleh menyampaikan kebenaran seperti dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang pendek, Allah nyatakan di sana, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kamu sembunyi. Maksudnya dah ada ilmu, jangan disembunyi kebenaran sedang kamu mengetahui. Maka orang yang selamat juga adalah mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran. Dalam kita nak menyampaikan kebenaran, bukan semua orang boleh terima. Tuan-tuan malam ni tak ramai dalam majlis ni. Tapi dalam tak ramai pun bukan semua akan setuju dengan apa yang akan kita sampaikan. Maka dalam konteks ini Allah dah bagi peringatan kepada orang yang menyampaikan. Apa kata Allah? Iaitu berpesan-pesan dengan kesabaran. Dalam kita menyampaikan, ada yang tak terima, ada yang mencemooh, tetapi kebenaran tetap kebenaran, kerana kita menyatakan kebenaran bukan mencari pandangan habuan daripada manusia, tetapi kita mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, apa juga yang saya buat, saya mulakan supaya saling kita mengingati diri saya, diri tuan-tuan, supaya berlaku jujur dalam kehadiran kita. Kita datang untuk mencari redha Allah. Kita datang untuk keikhlasan, bukan nak cari pandangan manusia. Kata Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, Syekh Hasan Al-Basri sebut apa? Kejayaan sesuatu penyampaian. Bila sebut kejayaan sesuatu penyampaian, orang kata apa? Ini penceramah punya hal, ini pemberi kuliah punya hal. Tidak. Bapa nak menyampaikan nasihat kepada anak, pemberi penyampaian. Suami nak menegur isteri, pemberi peringatan. Isteri nak menegur suami, pemberi peringatan. Maka Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyatakan, orang yang menyampaikan peringatan ataupun memberikan sesuatu kepada orang lain supaya ilmu itu bertemu dan akhirnya menemui kejayaan. Kata Syekh Hasan Al-Basri, tak banyak perkara yang mesti dilihat. Dua perkara sahaja. Selalu kita buat program, kita tulis dalam kertas kerja kita, objektif kita sampai 6, 7, 8. Padahal satu pun tak capai. Syekh Hasan Al-Basri kata, untuk berjaya dalam penyampaian cuma dua perkara. Pertama, lihat kepada diri orang yang mendengar. Konteks kita malam ini, tuan-tuan datang ni sebab apa? Adakah datang nak tengok muka penceramah? Tengok lah macam ni, dia penceramah kecil je pun ingat besar. Maka kita datang bukan nak tengok muka penceramah. Kalau dia datang nak tengok muka penceramah, dia jemur tengok muka penceramah, dia akan tengok muka jam. Tak berhenti lagi ke? Dah pukul berapa tak berhenti lagi. Dia akan tengok muka yang ketiga, muka pintu. Pintu mana nak keluar? Sebab itu kita kena datang dengan ikhlas. Kita anggap semua yang hadir malam ini alhamdulillah ikhlas. Belum berjaya, tuan-tuan. Lihat kepada diri si penyampai. Dalam konteks kita malam ini, penyampai siapa? Saya. Kalau saya datang daripada rumah, kita datang niat nak menyampaikan ilmu,
Qulil haq walau kana murran, berkata benar walaupun pahit. Tapi kalau kita datang sekadar apa? Ini datang ni malam ni tuan-tuan, pengantin nak bagi kat saya berapa ribu malam. Dah niat begitu, ilmu yang dicurahkan biarpun ilmu yang hebat, tetapi umpama mencurah air ke dalam keladi, tidak akan berbekas. Sebab itu kalau tuan-tuan masih ingat yang mana orang katakan umur-umur macam saya, macam kanda saya, lebih kurang aku time ke saya tu bukan tua lama. Zaman-zaman kita dulu bila malam Jumaat, kita tunggu forum. Yang hadir dalam forum Ihwal Islam siapa? Ismail Dictionary, Ismail Kamus, Datuk Harudin, waktu tu belum Datuk lagi, Syekh Husaini, belum dapat Syekh lagi waktu tu. Siapa lagi? Ya. Orang-orang biasa. Tetapi kita tunggu. Sebab apa? Sebab ilmu yang mereka menyampaikan itu berbekas pada hati kita. Hari ini yang hadir di dalam pentah-pentah forum hebat. Kadang-kadang profesor-profesor, datuk-datuk. Tetapi kita lihat ilmu yang disampaikan tidak memberi kesan. Kenapa? Kadang-kadang orang yang datang tidak ikhlas. Kerana dia datang nak lihat muka penceramah, oh ni profesornya. Kadang-kadang orang yang datang itu ikhlas, tetapi yang datang pula nak menyampaikan itu, dia mencari glamour dan mencari pujaan. Maka sebab itulah kedua-dua ini, kata Syekh Hasan Al-Basri, perlu mendapat daripada Allah, iaitu dengan melakukan redha dan ikhlas dalam diri. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita nak cakap benda biasa, dia sebenarnya perkara biasa, iaitu ke mana pemanduan kehidupan kita ni, syurga atau neraka. Sebab orang Islam ini tuan-tuan, dia dua saja dia nak pergi, sama ada ke syurga atau ke neraka. Kita sedang memandu kehidupan. Kalau kita memandu kenderaan, kita perlu patuhi arahan yang dikeluarkan oleh JPJ. Kita perlu patuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak polis PDRM. Kita perlu patuhi signboard yang diletakkan oleh JKR, MKJR. Ini perkara-perkara yang mesti dipatuhi supaya kita diistilahkan sebagai pemandu yang berhemah, pemandu yang mematuhi undang-undang dan pemandu yang hebat. Itu pemanduan kenderaan. Tetapi kita sedang memandu kehidupan, maka tidak boleh lari juga daripada kita mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Kehidupan kita tuan-tuan, Allah jadikan dua alam. Satu alam dunia dan satu alam akhirat. Maka sebab itu, tidak ada mana-mana majlis perbandaran yang boleh memacak signboard di tepi-tepi jalan untuk kita ikut arah pandu mereka sampai kepada negeri akhirat. Tak ada. Majlis sini panggil apa? Majlis bandaraya ke? Majlis bandaraya Seremban contohnya, dia hanya boleh pacak dia punya signboard dalam dia punya kawasan perbandaran Seremban. Tak boleh masuk sampai perbandaran orang lain. Dia tidak boleh melepasi kawasan negeri dia, tidak boleh melepasi kawasan negara dia. Maka tidak mungkin mereka mampu memacakkan signboard-signboard yang boleh memandu arah manusia sampai ke negeri akhirat. Maka sebab itulah Allah mendatangkan Al-Quranul Karim. Allah nyatakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah SWT menyebutkan Al-Quran yang aku turunkan pada bulan Ramadan. Kita selalu bulan Ramadan kita dengar ayat ni, tapi ayat ni didengari bukan sekadar untuk beramal pada bulan Ramadan, untuk seluruh kehidupan kita, untuk menjadikan dia adalah merupakan signboard untuk membawa perjalanan kehidupan kita menuju keredaan Allah. Bila reda daripada Allah kita dapat, apa yang kita akan dapat? Syurga Allah. Sebab itu kalau tuan-tuan hayati balik doa yang dibaca oleh Tuan Imam, doa yang selalu kita baca, apa yang kita baca? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridha. Kita minta reda dulu daripada Allah, maka baru jumpa syurga. Bila kita dapat reda Allah, sudah pasti kita akan mendapat syurga. Kita nak masuk syurga Allah bukan sekadar diukur dengan amalan.
Amalan kita sebanyak mana yang kita buat? Satu hari Allah beri 24 jam. 24 jam kan tuan-tuan beribadah daripada pukul 7 malam sampai besok 7 pagi. 7 pagi sambung lagi sampai 7 malam. Duduk semayang je, duduk zikir, tak buat kerja lain. Kalau itulah yang kita amalkan, salah tuan-tuan. Islam tak suruh begitu. Itu bukan ibadah semata-mata. Yang dikatakan ibadah itu dia melakukan gerak kerja apa juga asalkan mendapat redha daripada Allah. Dia bekerja sebagai apa? Pengikat besi. Dia kerja sebagai tukang kacau simen nak buat jambatan. Dia pergi kerja. Kerja itu boleh jadi ibadah dengan syarat memenuhi ciri-ciri yang telah ditetapkan. Kenapa dia pergi bekerja? Kerana nak mencari nafkah untuk anak isteri. Bermaksud dia menjalankan tugas kerana perintah Allah mencari nafkah. Maka tugas mencari nafkah ini yang telah ditentukan oleh Allah, nak dikira sebagai ibadah, mesti ada ciri-ciri yang perlu diikuti. Pertama, gerak kerja yang dia buat ni, kita bagi contoh yang kacau simen. Tuan-tuan ni bukan grup tu, tuan-tuan lebih pada itu lagi. Kakak-kakak kat rumah masak boleh jadi ibadah. Walaupun dia tak semayang pun, duduk masak je. Walaupun genyih mata, pedih mata masuk cili. Anak tanya, kenapa mak menangis kak? Bukan menangis, masak ni bapak kau tak lagi nak makan. Sebab dia masak nak meraihkan suami dia. Boleh jadi ibadah. Tapi jangan cakap ke belakang. Ini dia sambil menangis, anaknya kenapa? Bapak kau lah tak guna betul. Hari-hari nak masak lemak cilapi. Dia tak tahu mata aku dah naik berapi dah. Masak juga, mati suami berada juga. Tapi ni pun bukan sini ni yang di Afrika Selatan. Sini insyaAllah okey lah tu. Dalam kita melakukan gerak kerja tadi, kerja yang kita buat itu tidak bercanggah dengan syariat Islam. Dia kerja kacau simen, tak bercanggah. Satu ciri telah dipenuhi. Dia melakukan gerak kerja tadi, gerak kerja yang dilakukan itu tidak melalaikan dia daripada syariat Allah. Dia pergi kerja, dengar azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia segerakan urusan dia, selesaikan, lalu dia berhenti solat. Ini baru kerja kacau simen, dah tak semayang kan? Kat tempat saya buat masjid tu, buat masjid daerah. Pekerja buat masjid, orang azan dia berhenti. Alhamdulillah mereka dia berhenti. Rupa dia berhenti tidur, tak semayang. Sekali lagi, sambung balik. Tu buat masjid tu. Kalau dia buat tokong boleh lah tahan sikit. Yang dia kerja ini, dengan dia melakukan gerak kerja itu, cara dan pakaiannya tidak melanggar syariat Allah. Dia pergi kerja pakai seluar yang menutup aurat, seluar yang panjang, kaki yang pendek. Jangan pakai seluar pendek, kaki panjang. Seluar dia pendek je, kaki nampak panjang. Yang itu tak boleh. Kena pakai seluar yang panjang, kaki yang pendek, nampak sikit. Kalau semua ini dilakukan, insya-Allah amalan dia, pekerjaan dia boleh dikira sebagai ibadah. Bermaksud pemanduan dia untuk hari itu sebenarnya bukan sekadar kerja biasa, tetapi boleh dikategorikan sebagai satu ibadah, maka dia akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita katakan bahawa hari ini kita kena berpandukan apa? Berpandukan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu bila mana Al-Quran menyatakan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ajak benda baik ni tuan-tuan. Kita dengar sini ada kuliah, panggil kawan-kawan, jom kita pergi surau, pergi masjid, ada kuliah. Sama ada diikut ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Hidayah urusan Allah. Urusan kita menyuruh, mengajak. Tapi kalau diikut bersama, maka kita dapat ganjaran pahala tambahan, kerana di atas apa yang dia buat kebaikan, kita juga akan mendapat sahamnya. Kita ajak kepada kebaikan. Cegah kemungkaran. Bila cegah mungkar ini kita harus faham, mencegah kemungkaran bukan tugas untuk orang-orang tertentu semata-mata. Saya contoh bertugas dengan Jabatan Agama Islam Selangor.
Selalu saya sebutkan, bukan sebab kita nak backup pejabat agama, bukan kita nak backup jabatan agama, tapi kita nak bagi tahu realiti semasa. Kemungkaran bukan tanggungjawab dicegah itu mestilah dibahukan di atas bahu orang yang namanya penguat kuasa jabatan agama Islam. Tidak. Mencegah kemungkaran ini tanggungjawab semua. Sebab itu Allah nyatakan di sana, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah kemungkaran ini salah satu daripada tanggungjawab yang mesti kita buat untuk meletakkan nilai diri kita sebagai sebaik-baik umat. Tapi kita hari ini tuan-tuan banyak mengamalkan budaya TTC. Bukan pelancongan TTC ni, budaya tengok tak cicak. Kita datang nak semayang, masuk surau, nak semayang sunat, takbir, duduk kat situ takbir, Allah, nampak tak cicak. Maka apalah kerja tu siap sini, tak cicak ada, tak erti nak buang ke? Dia bangun pergi semayang kat situ pula. Datang penceramah macam saya, masuk-masuk nak semayang sunat, angkat takbir, Allah, nampak tak cicak yang sama. Ish, apa surau ni teruk sangat, tak cicak pun ada, takkan tak buang kapek dah cantik lah. Maka saya penceramah dan saya pun bangun main semayang kat depan. Tai cicak tadi masih di situ. Kerana apa? Kerana budaya TTC, budaya tengok tai cicak. Kita menganggap tai cicak ini adalah tugas yang mesti dilakukan oleh orang yang namanya siap ataupun noja. Sedangkan tai cicak ini buanglah siapa pun akan dapat ganjaran pahala. Tapi kita anggap ini tugas orang tertentu. Begitulah halnya berlaku di dalam masyarakat kita. Mencegah kemungkaran, ini tanggungjawab jabatan kuasa masjid, surau, tanggungjawab orang di jabatan agama, jabatan mufti. Sedangkan Allah dah sebut, kitabnya ada pada setiap orang Islam, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebaliknya kalau kita melihat orang bukan Islam, kadang-kadang tuan-tuan, mereka lebih banyak mengajakkan kepada kebaikan, mereka lebih banyak menghalang daripada kemungkaran. Maka di mana bezanya kita dengan mereka? Kalau kita pun buat benda yang sama, mereka buat yang sama, kadang-kadang mereka lagi hebat daripada kita. Maka sebab itu Allah tidak nafikan, Allah letak di hujungnya, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Kamu cegah benda baik, mereka pun cegah benda baik. Kamu suruh benda yang kamu cegah benda yang mungkar, mereka pun cegah yang mungkar. Kamu suruh benda yang baik, mereka pun suruh yang baik. Tetapi wa tu'minuna billah, bila mana kamu beriman kepada Allah, inilah bezanya. Maka ramai daripada kita ini meletakkan diri kita, kita akan menjadi orang yang beriman, supaya pemanduan kehidupan kita ini sekadar pemanduan yang hari ini orang tengok biarpun nampak biasa-biasa, tetapi sebenarnya luar biasa. Kerana apa? Kehidupan kita ini diiringi bersama dengan keimanan. Tapi keimanan ini kita harus faham, tidak sekadar melafazkan pada bibir, dia mesti diamalkan pada amal perbuatan. Jadi hari ini tuan-tuan, kita nak sebutkan bahawa pemanduan bagi diri kita, kita ambil untuk diri kita hari ini. Kita ni adalah pemimpin, Nabi dah sebut dah. Nabi dah sebut bahawasanya kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya. Ditanya apa? Bagaimana kita bawa kepimpinan kita? Kalau kita baca dalam kitab Al-Jawaqid wal Jawahir, hadis Nabi SAW termuat di sana. Apa kata baginda Nabi? Tanggungjawab seorang suami iaitulah memastikan ahli keluarganya dan juga hamba sahayanya diajar akan fardu ain, diajarkan benda-benda yang wajib, terutama kata baginda Nabi SAW adalah solat. Solat Nabi tekankan. Hari ini kita bagaimana dengan anak isteri kita? Adakah mereka mampu solat? Adakah mereka menunaikan solat? Dan adakah mereka menjaga solat? Ini yang kita kena tanya diri kita. Tuan-tuan, saya nak sebutkan bahawa orang macam saya, macam tuan-tuan sama yang ada dengan saya malam ini, yang dikatakan golongan-golongan ahli ibadah, ahli surau, ahli masjid, kita yang lelaki ni tuan-tuan belum tentu lagi dapat masuk syurga. Belum tentu. Sebab tu saya setiap hari saya jadikan amalan kita buat apa? Nak tidur, cuba tanya isteri,
Yang agak-agak abang pernah mati malam ni, syurga ke tidak? Jawab secara jujur, tengok mata tak jawab. Dia kata, rasanya bang belum lagi kot. Yang kot tu kita kena tanya, kenapa? Abang dah okey lah, tapi bangun subuh lambat. Jadi kenapa betul di situ? Kenapa betul? Yang ni, abang dah okey lah bang, tapi itulah kadang-kadang tekut tidur masih. Kenapa betul yang tu? Selagi kita pula yang agak-agaknya kalau kamu mati malam ni syurga ke tidak? Abang rasa macam mana? Lambat lagi pun dapat syurga. Kenapa? Abang baru nasihat kau sepatah 10 kau balas tadi. Macam mana berhenti? Kurang kalau sikit. Okey. Engkau ni itulah dia. Bila orang tegur, kau terima, tapi kau lawan balik dulu. Bagi puas hati baru kau terima. Ini kena buat. Ini yang kita kena buat supaya apa? Kena saling ingat mengingati. Supaya kita, orang katakan, dapat melaksanakan kehidupan kita dengan keadaan yang Allah redha. Jadi tuan-tuan, saya sebutkan bahawa pemanduan yang kita nak bawa ini, kita kena tanya balik ahli keluarga kita pada hari ini mampu ataupun tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang sepatutnya menjadi kewajipan pada mereka. Terutama solat. Nak solat, Nabi sebut dalam hadis tu, Nabi kata apa? Nabi sebut, pastikan anak-anak kamu tahu tentang mandi junub. Setengah budak-budak dia kata, apa dah sibuk cakap tu ayah, saya lambat lagi nak kahwin. Tak, mandi junub ni bukan dia orang kahwin je, mandi hadas ni. Orang tak kahwin pun kena mandi hadas. Hadis kalau air dia keluar macam mana? Tak payah mandi, tak kahwin lagi ayah. Jawabnya hancur. Kalau ini dah selesai, kita tanya balik pula bagaimana urusan-urusan fardu kifayah. Ini pun kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita rasa bila berlaku sesuatu kematian, siapa yang dipertanggungjawabkan? Tuan Imam Bilal, ahli jawatan kuasa bila jenazah. Cuba tuan-tuan bayangkan, waktu anak kita kecil, siapa yang memandikan dia? Isteri kita. Siapa yang basuh dia? Kadang-kadang kita sebagai bapa. Tapi kenapa besok bila kita terpujur menjadi jenazah, orang lain yang akan memandikan kita? Biar anak yang memandikan. Biar anak menjadi orang yang paling dekat berada dengan jenazah, iaitu jenazah kita. Paling dekat siapa? Imam. Jadi kalau anak yang menjadi imam, bermaksud anaklah yang paling dekat dengan kita di saat akhir. Biarlah anak menjadi orang yang terakhir memeluk kita. Bila peluknya? Waktu diturunkan daripada usungan nak disemadikan di alam kubur. Biar anak kita yang memeluk kita. Ini yang peluk kita siapa? Penggali kubur. Mak dia dipeluk oleh penggali kubur. Memanglah mak ketika tu dah jadi jenazah, tetapi kenapa bukan anak yang memeluk? Ini tanggungjawab kita untuk memastikan pemanduan kehidupan yang kita dipikulkan amanah ini sebagai si bapa, sebagai si ibu terhadap anak-anak. Semua ini kita lakukan dengan sedaya upaya supaya kita tidak disoal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini kita rasa hantar anak pergi belajar jauh-jauh dan dapat satu profession yang baik, kita rasa sudah cukup. Tidak, tuan-tuan. Malah kadang-kadang dengan kita hantar mereka belajar hebat begini, rupa-rupanya merosakkan ibadah kita. Bagaimana merosakkan? Kerana kita bangga dengan mereka. Mereka tak salah. Kita yang menjadikan kesalahan itu berlaku untuk kita. Bila kita baca ayat dalam solat kita, selalu kita baca Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takasur. Kebanggaan, kemegahan boleh membawa kepada kebinasaan. Kita bangga dengan anak kita, kita bangga dengan ibadah kita. Mana si Polan tu, berapa lama dah muka tak nampak. Asyik kita yang bersurau ni, muka dia tak nampak. Rumah sebelah rumah kita tapi tak nampak-nampak. Ini memang tak terpakai punya orang. Kita bangga dengan ibadah kita. Ini semua boleh membawa kebinasaan. Sebab itu dikatakan,
kebinasaan itu sampai ke mana? Sampai ke liang lahat. Sebab tu kena jaga dari segi kita yang dikatakan orang ahli ibadah. Itu yang saya maksudkan tadi. Kita yang setiap malam datang masjid, datang surau ini, belum tentu dapat ke syurga. Kira mana isteri kita masih lagi melalaikan perintah Allah, anak-anak masih lagi mengabaikan suruhan dan perintah Allah, maka mereka inilah yang akan jadi pengait-pengait, yang akan mengait kaki kita terhumban ke dalam gaung neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita boleh tengok berapa ramai orang yang melakukan ibadah dengan berapa ramai orang yang melakukan kemaksiatan. Pintu-pintu kemaksiatan itu ditutup, disembunyikan, tapi orang cari jumpa. Orang cari jumpa. Pintu-pintu pelacuran, dia tak buka seluas-luasnya. Oh, inilah tempat pelacuran. Dia buka pintu kecil je, tapi orang boleh cari jumpa. Sedangkan pintu syurga Allah sediakan sangat luas, tapi orang tak nampak untuk melakukan ibadah yang membawa kepada syurga. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, Rasulullah menceritakan, bagi fahamkan syurga ini bagaimana. Kata baginda Nabi, pintu syurga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana pintu syurga? Pintu syurga ini, kata Nabi SAW, jaraknya daripada Mekah menuju ke Syam, ataupun daripada Mekah kata baginda, menuju ke Iraq. Hari ini teknologi moden, tuan-tuan boleh Google, cek tengok daripada Mekah ke Iraq, Mekah ke Syam, berapa jaraknya. Nabi kata inilah keluasan pintu syurga. Bila kita cek balik, 1273 km. Johor Bahru sampai ke Perlis berapa kilometer? Tak sampai 1000 kilometer. Kita tengok 1273 kilometer jarak pintu syurga. Pintu dengan rumah mana lagi besar? Pastilah rumah lagi besar. Mana pernah tak tahu lah kalau orang kat Seremban ni dia buat rumah dia, rumah kecil je, pintu tu dia nalarkapnya. Selalunya pintu kecil, rumah yang besar. Tuan-tuan tengok surau kita, surau ni dah besar lah, pintu kecil je. Jadi kalau Nabi ibaratkan pintu syurga itu 1273 km, maksud kata syurga lagi luas daripada itu. Tapi peliknya orang tidak jumpa jalan-jalan nak ke syurga. Surau tuan-tuan tepi jalan, tapi tak penuh. Tapi bila mana buat perbuatan-perbuatan maksiat kelak malam, kadang-kadang lebih ramai daripada ini. Mereka jumpa pintu yang kecil yang membawa kepada kebinasaan, tetapi pintu seluasnya dibuka mereka tak nampak. Pintu pagar tuan-tuan punya luas, dia tak nampak nak berhenti, dia boleh lalu lalang sahaja. Maka di sinilah menjadi tanggungjawab kepada kita untuk mengajak yang dikatakan tadi, menyeru sama-sama kepada kebaikan. Dalam hal ini kita akan jumpa ramai orang yang buat salah. Bila kita jumpa ramai orang buat salah, kita kena faham bukan mereka saja yang salah, termasuk dengan kita ada kesalahan yang kadang-kadang kita tidak nampak kesalahan pada diri kita. Hari ini ramai orang suka cakap tentang isu mahkamah. Isu mahkamah bila ada sebahagian daripada saudara kita yang akhirnya dijatuhkan hukuman masuk penjara. Ramai pakat bercakap, ramai juga yang seronok, ramai juga yang sedih. Saya sebutkan bahawa tuan-tuan kena ingat, baca dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti menyatakan dalam kitabnya, Islam tidak mengajar umatnya membenci kepada orang yang melakukan kesalahan. Islam cuma membenarkan umatnya membenci perbuatan-perbuatan salah, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan mungkar yang dilakukan. Tetapi tidak sampai ke tahap kita boleh membenci batang tubuh yang melakukan. Contoh paling mudah tuan-tuan, pelacur. Pelacur ni, kalau sebut dia ni kerja pelacur memang orang marah betul. Kita marah dengan perbuatan dia melacurkan diri dia dan dia menjadikan profesion pelacuran itu sebagai profesion dia untuk mencarikan duit.
Yang ni kita benci. Tetapi kalau pelacur itu duduk dalam masyarakat kita, tinggal sebelah rumah kita, Islam tak membenarkan kita membenci dia. Itu Islam. Ini yang kita kena faham. Ramai orang buat salah, dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya mengajar dalam penjara Sungai Buloh daripada zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk dalam. Dari zaman kapal Sheikh Duk Hidup sampai sekarang kapal dia pun dah tenggelam. Saya mengajar dalam penjara Sungai Buloh. Bertahun-tahun saya mengajar, tiba-tiba satu hari ada satu blok buat permintaan kepada pengarah, minta supaya Ustaz Syukri masuk mengajar kami sama. Blok mana? Blok akhir. Blok akhir. Jadi bila blok akhir ni saya pun mengajar juga di dalam pusat serenti. Jadi bila sebut blok akhir, persepsi saya blok akhir ini adalah blok di mana bantuan itu akan dibebaskan. Kerana di pusat serenti kalau dia masuk baju warna merah, lepas tu tukar warna hijau, lepas tu tukar warna kuning, tukar warna putih. Putih kan nak bebas. Rupanya terbalik. Di penjara ni bila blok akhir itu, blok tunggu nak kena gantung. Jadi bila mana minta saya masuk mengajar, saya masuk mengajar dalam. Itulah, dah bertahun kita mengajar, tak pernah masuk hari itu atas permintaan bantuan, kita masuk. Dan waktu saya masuk itu tuan-tuan, ketika saya mengajar dalam blok akhir ni tak ramai, lebih kurang dalam 58-60 orang saja. Mereka boleh duduk macam tuan-tuan. Tapi yang lain tu, yang kita mengajar lain tu, mereka duduk dalam sel lah, tak boleh. Saya boleh lihat seorang demi seorang muka yang 50 orang lebih. Tuan-tuan, waktu saya panggil masuk, selalu saya masuk dalam penjara, mengajar dalam penjara ni, kita masuk diiringi oleh warden. Warden akan iring kita lebih kurang dalam 6-7 orang dia iring. Tapi hari itu bila kita masuk, dia kata, Ustaz, hari ni masuk blok A, tak blok akhir. Tak apa lah, kita ingat macam biasa. Tapi heran juga kenapa ramai sangat warden yang iring kita. Tengok sampai 20 orang. Rupanya masuk dalam, lagi ramai warden dia tunggu. Kenapa ni? Dia kata, Ustaz nak ceramah kepada Najib, Ustaz. Saya ingat waktu tu Datuk Seri Najib Duk pegang jawatan. Hebat juga aku ceramah hari-hari. Datuk Seri Najib pun datang sama. Mesti sekali lagi balik ada buah tangan. Rupanya bukan Najib tu Razak. Najib yang kes bunuh Kelly Chong ada kat dalam. Saya dapat melihat seorang demi seorang tuan-tuan, mukanya berseri. Tuan-tuan, saya nak sebut, saya mengajar masjid, surau-surau semua kita mengajar. Tetapi tak kita jumpa orang yang dalam kuliah itu berseri macam mereka. Ni bantuan ni tak? Saya fikir balik, saya nak ceramah apa kat dia orang. Sebab saya meletakkan diri saya ni lebih teruk daripada mereka. Mereka berseri walaupun tak pakai kubutih. Dan saya kata, tuan-tuan, saya sebenarnya dengan rendah diri saya rasa tak tahu apa saya nak mengajar kepada tuan-tuan hari ini. Cuma saya nak pesan satu, oleh kerana bidang saya adalah bidang akidah usuluddin, sebab tu saya mengajar kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kata saya nak pesan satu sahaja, tuan-tuan, tolong jangan syirik kepada Allah. Jawab salah seorang daripada mereka, Ustaz, kami duduk dalam penjara ni, nak pergi sembah tokong mana lagi Ustaz? Nak pergi sembah berhala mana lagi Ustaz? Kami duduk hitung hari je, tunggu hari kami nak kena gantung. Saya kata, kalau kamu ingat yang kamu akan mati di tali gantung, itulah perbuatan syirik yang akan berlaku pada diri kamu. Sedangkan saya lihat muka anda adalah berseri-seri. Mungkin sebelum ini anda merupakan pesalah yang sebenar. Tapi bila mana anda berada di dalam penjara ini, anda bertaubat, taubat anda terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di kalangan kalian yang masuk sini sebagai panduan, tetapi tidak melakukan sebarang kesalahan. Cuma anda dimasukkan ke sini kerana anda tewas dalam perbicaraan, tidak mampu mencari peguam yang hebat. Akhirnya anda tewas dan dimasukkan dalam penjara. Anda teriniaya, anda bukan pesalah. Allah memberikan kelebihan kepada anda. Tapi kalau anda ingat yang anda akan mati di tali gantung, maka itulah perbuatan syirik yang akan berlaku. Tolong jangan buat syirik. Kerana saya yakin tuan-tuan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
kami yang berada di luar, saya yang tiap-tiap tahun orang panggil untuk sembelih lembu, sembelih kerbau waktu kurban. Kalau saya datang dengan bawa pisau saya kata hari ini mudah, lembu-lembu yang ada akan mati sebab pisau saya dah cukup tajam. Kalau kita bergantung kepada pisau, ustaz itu sendiri boleh jadi syirik. Kerana pergantungan dia kepada pisau, sedangkan nyawa dan roh dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu dalam konteks ini kita kena jaga, la tusyrik billah, la tusyrik billah. Seperti mana yang dipimpin oleh tuan imam kita tadi. Bila mana kita selesai solat, tuan-tuan Nabi sebut apa? Siapa yang mengamalkan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali pada waktu maghrib, 10 kali pada waktu subuh, diikuti dengan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, 7 kali lepas maghrib, 7 kali selepas subuh. Maka kata baginda Nabi, orang itu Allah akan sisihkan dia, Allah akan jauhkan dia daripada terkena penyakit kesyirikan. Penyakit syirik ni tuan-tuan lebih bahaya daripada penyakit COVID. Orang mati kerana COVID, tapi sebelum dia kena COVID, dia banyak derma sana, derma sini, pergi haji, pergi umrah. Dia mati kerana COVID, pahala dia mengerjakan haji perkara, pahala dia wakaf harta tetap terus berjalan. Tapi kalau orang tu pergi Mekah 10 kali, derma 70, 80 rumah anak yatim, masjid dia bina sampai berpuluh-puluh, tapi kalau dia syirik kepada Allah, habis semua amalan dia. Sebab tu penyakit syirik sangat berbahaya. Itu sebabnya dalam pemanduan kita ini tuan-tuan, ada pemanduan kehidupan kita ini yang dia akan terus menuju ke syurga Allah, tetapi ada sebahagian yang akan transit buat seketika di dalam neraka Allah. Na'udzubillah, kalau boleh kita tak nak. Amat malang lagi kalau mereka yang bukan transit di dalam neraka, tetapi sebaliknya mereka akan kekal di dalam neraka. Ini yang sangat berbahaya. Sebab itulah baginda Nabi SAW mengingatkan dalam hadisnya. Kenapa kalau kita baca kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana lahirnya golongan yang dipanggil sebagai golongan Mu'tazilah. Kita sebagai ketua apa ni? Mereka tak beri time kat saya. Agak cukup 9 dia. Saya senangnya kalau agak cukup waktu tuan-tuan TV free, masa sudah cukup. Okay. Dia penceramah dia macam ni, tuan-tuan jangan bagi mic. Dia tak bagi mic, bagi mic yang mula. Okey, saya sebutkan bahawa kalau kita ni, pemanduan kehidupan kita ini seperti mana kita main bola, jadi senang, fall, tiup whistle fall. Ini masalahnya bila kita syirik, kita tak tahu, kita tak sedar. Maka kita kena awasi diri kita. Sebab itulah perlunya hidup bermasyarakat supaya masyarakat mengingatkan antara satu sama lain. Jadi Nabi pernah sebut dalam kita membicarakan tentang Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan jumpa di sana ada golongan-golongan mazhab-mazhab yang tersasar. Kalau zaman dulu siapa? Golongan Mu'tazilah, golongan Jabariyah, golongan Qadariyah. Macam mana munculnya Mu'tazilah? Mu'tazilah ini apabila Syekh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengajar kepada anak muridnya, salah seorang anak murid pula bukan anak murid biasa, jenis duduk depan depan ni, jenis belajar bapaknya dia, yang namanya Wasil bin Atta. Ketika mana dia mengajar sampai kepada satu tahap, kata Syekh Hasan Al-Basri, orang yang melakukan dosa-dosa besar, bunuh orang ke, dia berzina ke, mencuri ke, derhaka ibu bapa, nikah, dosa-dosa besar. Kata Syekh Hasan Al-Basri, mana-mana manusia yang melakukan dosa-dosa besar, biarpun dia mati tidak sempat bertaubat, dia akan dimasukkan ke dalam neraka, menerima azab Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam neraka untuk sekian waktu yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian diperintahkan malaikat zabaniyah, keluarkan dia balik dan dimasukkan ke dalam syurga. Keluarkan daripada neraka, masuk balik dalam syurga dengan syarat.
dia tidak syirik kepada Allah. Syaratnya tidak syirik kepada Allah. Maksudnya apa? Iman kita ini, selagi mana kita tak buat syirik, iman akan bersama dengan kita. Maka pemanduan kenderaan yang kita bawa dalam kehidupan tadi, walaupun terlanggar sana sikit, terlanggar sana sikit, kalau di dunia ni boleh kata kena saman, di akhirat malaikat saman. Masuk mana? Masuk dalam penjara. Kalau di dunia, di neraka masuk mana? Masuk dalam neraka. Di akhirat besok masuk dalam neraka. Tapi sampai masa Allah perintahkan malaikat zabannya, keluarkan si hamba ini, masuk kembali ke dalam syurga. Dengan syarat apa? Tengok lesen dia. Lesen dia kena gantung ke tidak? Tak kena gantung. Sebab apa? Dia tak buat syirik kepada Allah. Maka dia boleh berada dalam syurga. Tapi anak murid dia kata, tidak, wahai tu guruku, mereka yang melakukan dosa-dosa besar ni, mereka akan kekal dalam neraka. Mereka akan kekal dalam neraka. Cuma tidak seperti mana orang kafir. Tok Guru dia kata tidak, mereka ni akan dikeluarkan. Dia kata tidak, dia pula lawan Tok Guru. Boleh tak boleh lawan Tok Guru? Boleh, tak salah kalau Tok Gurunya salah. Tetapi dalam konteks ini, apabila dia menyanggah pandangan daripada Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, sebenarnya dia bukan menyanggah pandangan gurunya, tetapi dia sedang menyanggah pandangan dan apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi pernah sebut datangnya Jibril alaihi salam menyatakan, wahai Muhammad, beruntunglah umatmu, mereka akan berpeluang berada di dalam syurga selagi mana mereka tidak syirik kepada Allah. Nabi tanya balik kepada Jibril alaihi salam, adakah walaupun mereka itu berzina, mereka itu mencuri? Lalu kata Jibril alaihissalam, ya, walaupun mereka berzina dan mencuri, asalkan tidak syirik kepada Allah. Tapi hadis ni tuan-tuan kena faham lah. Jangan mentang-mentang, oh, rupanya dapat masuk syurga, kita berzina je lah. Memanglah boleh masuk syurga, tapi sebelum tu neraka dulu. Neraka bukan dalam penjara, tuan-tuan. Ya, neraka tak sama macam penjara. Tak saya tuan-tuan masuk dalam penjara. Dia kata suruh kita masuk penjara. Saya masuk penjara pun masuk mengajar, takut juga. Takut dia tak bagi keluar pun bimbang juga. Tapi bila kita masuk penjara, tuan-tuan, nak masuk, kita nak mengajar pukul 11, pukul 9 kena masuk lah. Masuk pergi, nak lepas pun 16 pintu. Satu. Bukannya macam kita masuk surau. Masuk pintu tu dah sampai dah. Dia ada pintu-pintu dia. Bila kita masuk sampai sana, nak ceramah pukul 11, pukul 9 kena masuk. Tengok siap pukul 11 tu, dia pakai dia main bola tengah-tengah padang. Jadi apa maksudnya, tuan-tuan? Tuan-tuan jangan ingat orang duduk dalam penjara tu semuanya teruk dah. Mereka boleh main bola, boleh tanam sayur. Tu dalam penjara. Tuan-tuan pernah baca mana-mana kitab hadis? Penghuni-penghuni neraka, mereka senang bercucuk tanam terung, tanam jagung. Tak pernah disebut hadis yang begitu. Sebab azab di dalam neraka. Mereka akan diberi makan dengan buah zakum, yang mana pohonnya itu datang daripada dasar api neraka Allah. Mereka akan minum minuman ghazlin, minuman yang mana sangat sejuk tetapi sangat menyengat. Disebut oleh Ibn Umar, dia kata apabila minuman ini tumpah ke bumi, kata baginda Nabi, tumpahnya di belah timur dunia, maka di sebelah barat akan terhidu baunya. Itu dahsyatnya. Minum minuman yang panas dalam neraka. Masuk saja minuman, hancur seluruh gigi-giginya. Masuk dalam perut akan hancur dan akan meleleh keluar melalui telapak kaki. Tapak kaki ni kira cukup hebat lah, tuan-tuan. Selama tuan-tuan hidup, saya pun hidup, tuan-tuan pernah pergi tukar tapak kaki kat kedai. Tapak kasut banyak dah kita tukar. Menunjukkan tapak kaki ni memang kuat. Allah ciptakan walaupun kita nampak dia nipis. Tetapi Allah nak menunjukkan kedahsyatan neraka itu. Bila mana kita minum minuman daripada neraka, akan menyebabkan seluruh isi perut kita hancur dan akan meleleh keluar melalui telapak kaki yang hidup di dunia dulu tak pernah benda boleh menembusinya. Tengok dahsyatnya. Maka sebab itulah kita katakan bahawa hidup ini kita kena bawa betul-betul perjalanan yang Allah berikan kepada kita, amanah yang Allah berikan. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam
Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Ghazali menukilkan hadis di dalamnya. Kata baginda Nabi SAW kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wahai Ali, kata Nabi, aku bimbang kalian akan didatangi oleh dua penyakit yang sangat aku bimbang. Apa penyakitnya? Kata Sayyidina Ali, Rasulullah kata, pertama adalah penyakit mengikut hawa nafsu. Kerana bila mana kamu mengikut hawa nafsu, kata baginda Nabi SAW, maka dia akan menutup pintu-pintu kebenaran. Oleh kerana kita nak mendapatkan apa yang dihendaki oleh hawa nafsu kita, kita tak peduli halal atau haram, kita langgar saja. Harta orang ke, kita punya ke, yang penting aku nak. Semua perkara ini akan menyebabkan terhalang kebenaran, kata Nabi. Yang kedua, kata baginda Nabi, yang aku bimbang apa dia? Yang aku bimbang terkenanya penyakit angan-angan. Kerana bila kita banyak berangan-angan, penyakit angan-angan ini, kata dia, itu akan menyebabkan hambatan dunia berlaku dan kamu akan cinta kepada dunia. Bila kamu cinta kepada dunia, dia akan menyebabkan kamu takut kepada mati. Maka kata Imam Ghazali di dalam kitabnya, maka selaku hamba kita kena buat persiapan mencari bekalan untuk dibawa ke satu negeri. Apa yang mesti kita buat? Kita sekarang berada dalam satu negeri yang mana kita tidak mahu kepada kematian, tapi kita akan menuju ke satu negeri yang negeri itu kita mengharapkan kita mati, tapi kamu tidak akan mati, kata Imam Ghazali. Maka sebab itulah kita kena buat bekalan untuk menuju perjalanan yang kamu takkan kembali. Anak-anak sekolah macam ni, tuan-tuan pergi sekolah, anak tuan-tuan, anak saya pergi sekolah, kita bagi bekal. Buat sandwich bagi, bukan setakat bagi sandwich, bagi roti, bagi cokodok, bagi lagi duit. Anak pergi sekolah berapa lama, tuan-tuan? 3 jam, 3 jam setengah, 4 jam. Kita pun lama sikit, 4 jam. 4 jam berada di sekolah, kita bagi duit, bagi bekal makan. Balik sampai rumah, tolak pintu, isteri pula masak. Masak lemak cili api, masak itu, masak ini. Ada lagi makan. Baru pergi sekolah 4 jam, 5 jam kita sediakan bekal dengan duit. Sedangkan perjalanan kita, pemanduan yang kita bawa sekarang ini, satu pemanduan nak menuju ke satu negeri yang kita tidak akan kembali lagi. Tidak akan kembali. Kenapa kita tak buat persiapan? Tidak bawa bekal. Maka sebab itu kata Imam Ghazali, kamu bergerak daripada satu negeri ke satu negeri yang kamu berada hari ini, kamu tidak mau mati. Tak mau mati, harta banyak ni, sayang, tak nak mati. Pasti kamu akan mati. Tetapi kamu akan menuju ke satu negeri, yang mana negeri itu adalah negeri yang mana kamu nak sangat mati, tapi tak mati-mati. Ya Allah, aku tidak sanggup menerima azabmu, ya Allah. Aku tidak sanggup dibakar dalam api neraka, Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, ketika mana kita dibakar di dalam neraka Allah, setiap kali kita dibakar, kulit akan diganti dengan kulit yang baru. Bukan tujuan nak bagi nampak cantik, tetapi Allah gantikan kulit yang baru itu bagi tujuan untuk dia terus-menerus merasai penderitaan azab daripada Allah SWT. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan setiap saat itu dibakar tak kurang daripada 70,000 kali. Tuan-tuan bayang satu saat. Kita macam mana kita nak bayangkan azab yang begitu dahsyat. Maka sebab itulah kita kena ingat bahawa kehidupan kita ni, tuan-tuan, yang ada hari ini kita sedang dipantau oleh CCTV. CCTV Allah SWT tidak pernah putus bekalan elektrik. Kalau hari ini kita pasang CCTV surau, kadang-kadang duit surau curi, orang curi juga. Mari kita tengok CCTV, Allah, kebetulan waktu tu elektrik tak ada pula. Tapi CCTV Allah yang dipantau oleh Kiraman Katibin tidak pernah meninggalkan catatan mereka. Pasti kita akan dibangkitkan pada hari akhirat. Allah sebut apa? Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Kita baca pada malam Jumaat. Suatu hari nanti kita akan dikumpul di Yaumul Mahsyar, satu padang yang lebih besar daripada padang Bukit Jalil yang orang banggakan. Lebih besar daripada itu kita akan dikumpul. Ketika itu, kata Allah, mulut yang kita berceramah, mulut yang kita bercakap, semua ini, mulut yang menyanyikan, mulut yang mengumpat, semua akan ditutup oleh Allah. Allah akan berikan kebenaran kepada tangan kita, kaki kita, untuk menjadi saksi di atas perilaku kita. Semua ini, semua benda yang benar. Contoh baca Al-Quran. Cuba kita tengok. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Tu awal-awal ayat tu. Alif Lam Mim. Zalikal kitab. Kitab ini. Kitab mana? Kitab Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fi. Kitab Al-Quran ini la raiba fi. Tidak ada syak, tidak ada keraguan. Siapa yang masih syak lagi cerita-cerita di dalamnya, maka bermaksud keimanan kita boleh hancur. Sebab tu ayat ni diletak awal. Ayat yang menunjukkan cerita tentang iman ini ayat mana tuan-tuan? Kalau kita dengar cerita Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi baraktu. Ayat menceritakan tentang peristiwa bagaimana keimanan. Sebab itulah ada sebahagian daripada mereka yang hidup ketika itu yang dah menerima Islam akhirnya terkeluar murtad. Sebab apa? Tak boleh terima cerita. Yang boleh terima cerita ni hanya orang yang ada iman. Menunjukkan kata ayat ini sangat hebat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram hingga akhir ayat. Tapi kenapa bila kita buka Al-Quran tidak diletakkan ayat ini lebih awal? Sebaliknya, mula-mula tak surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ni nak bagi kita kenal Allah. Siapa Allah? Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, Allah ni Tuhan pemilik hari ini pembalasan. Hari ini kita ada Perdana Menteri bersilih ganti. Kita ada presiden-presiden dalam negara-negara. Kita ada negara yang memegang kuasa veto macam mereka ni pula polis dunia. Tapi di akhirat hanya Allah yang Maha berkuasa. Malik Yaumiddin. Bila Allah yang Maha berkuasa, apa yang kita minta? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah yang kami sembah, dan hanya Engkau lah kami minta pertolongan. Orang lain tak boleh bagi pertolongan, hanya Engkau ya Allah. Apa pertolongan yang kita minta? Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, pemanduan yang menuju terus ke syurga, bukan disamping-sampingkan. Transit dulu dalam neraka ataupun terus kekal dalam neraka. Tidak, kita nak syurga Allah. Maka bila mana kita faham bahawasanya ini benda tentang Allah, barulah masuk ayatnya. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Zalikal kitab. Tak jumpa lagi subhanallah. Dia letak dulu zalikal kitab la raiba fi. Kitab Al-Quran ini tidak ada syak. Nak bagi faham tu, kalau kamu masih syak, tak payah nak baca banyak-banyak kat dalam. Yang ni pun nak ingatkan pun kamu tak boleh terima. Maka sebab itu kita kena ingat bahawa Al-Quran ni dia merupakan kalam Allah, dan dia merupakan panduan untuk membawa perjalanan kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan itu banyak cabaran yang akan kita hadapi. Apapun saya nak akhirkan di sini bahawa dia bukan bila sebut kena pegang Al-Quran, faham Al-Quran, bukan tuan-tuan yang selalu dengar ceramah. Bukan ini sahaja. Kadang-kadang orang yang bercakap macam saya juga kena faham. Malah lebih teruk lagi kalau orang cakap macam saya, dia tak faham. Allah sebut dalam Al-Quran, kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak buat? Allah tanya, kenapa kamu cakap yang kamu tak buat? Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar azab, siksa kalau kamu cakap tapi kamu tak buat. Kita datang berceramah,
Baca tak Al-Quran? Baca. Al-Quran mengajar macam-macam. Jadi kita boleh datang ceramah bagi kuliah. Tuan-tuan, kita hidup hendaklah ikhlas kepada Allah. Suruh pendengar-pendengar, jamaah-jamaah ikhlas. Penceramah pun kadang-kadang tak ikhlas. Sebab itu kita sebut tadi, nak berjaya di dalam penyampaian, penceramah kena ikhlas, pendengar kena ikhlas. Pendengar, jamaah kadang-kadang ikhlas datang, tapi penceramah tidak ikhlas. Ini kalau tak bayar, saya tak bayar tinggi, saya tak boleh datang. Rate saya kalau nak panggil 3,000 ataupun itu paling kurang lah. Kalau tidak, biasanya dia orang bayar 5,000. Kita dah meletakkan rate yang sangat tinggi. Baca Quran kata ustaz, para asatizah, takkan kami tak baca, Syekh, kami membaca Quran. Kalau baca Quran, tengok surah Al-Kahfi. Kan Nabi pesan tu kita banyak baca surah Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi, sebab ni penutup, bismillah, kita tahu ni. Dalam surah Al-Kahfi, tuan-tuan, selain daripada 3 cerita yang lain, iaitu ceritanya tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, cerita tentang bagaimana Nabi Musa AS menuntut ilmu. Dah jadi Nabi, cari ilmu lagi. Kita ni bukannya Nabi, pun malah ni dia tidur pakai selimut, pergilah cari ilmu. Selain daripada cerita Nabi Musa cari ilmu daripada Nabi Allah Khidir, cerita bagaimana 2 orang yang memiliki kebun. Maka ada satu cerita lagi dalam surah Al-Kahfi, cerita tentang Zulkarnain. Cerita Zulkarnain. Zulkarnain ni siapa? Zulkarnain ni orang yang hebat. Allah berikan kepada dia ilmu, Allah berikan dia sedikit kekuasaan. Suatu hari Zulkarnain lalu di satu tempat, lalu bertemu dengan sekumpulan manusia. Manusia ni kata, wahai Zulkarnain, boleh tak tolong kami? Dalam Al-Quran kata Nabi Zulkarnain tidak faham percakapan orang ni. Orang ni pun tak faham percakapan Zulkarnain. Tapi dengan izin Allah, akhirnya mereka dapat memahami antara satu sama lain. Lalu mereka kata kepada Zulkarnain, wahai Zulkarnain, boleh tak kamu tolong buatkan kepada kami satu tembok yang tinggi untuk tutup supaya golongan di sebelah sana, Ya'juj wal Ma'juj, tidak datang ke tempat kami. Kerana mereka ni ganas. Kalau mereka datang, habis mereka melakukan kerosakan, malah yang makan orang pun. Maka Zulkarnain kata, boleh. Mereka kata lagi kepada Zulkarnain, kalau kamu bersetuju, wahai Zulkarnain, untuk binakan tembok ini, menghalang daripada Ya'juj wal Ma'juj ni datang, kami sanggup memberikan sedikit upah kepada kamu. Jawab Zulkarnain, jawapan ini yang patut didengar oleh ustaz-ustaz. Jawapan ini yang patut didengar oleh ustaz-ustaz personality TV. Jawapan ini yang patut didengar oleh para asatizah yang meletakkan bayaran yang tinggi. Apa kata Zulkarnain? Aku boleh membantu kamu, tidak perlu kamu memberi bayaran kepada aku, tetapi cukuplah dengan kamu membantu sama-sama untuk aku binakan tembok ini. Kerana bayaran yang kamu nak berikan kepada aku tidak setimpal dengan Allah berikan kepada aku. Maksudnya Allah beri lagi dahsyat. Jadi kita faham hari ni tuan-tuan jalan, memanglah kereta kita kena isi minyak. Ustaz bukan boleh berhenti kat petrol pump. Saya ustaz dah pergi ceramah kat surah An-Nur. Oh, ustaz yang isi penuh tak payah bayar. Kena bayar. Tetapi janganlah jadikan sehinggakan bayaran itu menyebabkan orang tak mampu nak jemput dia. Ilmu banyak tetapi orang tak jemput. Akhirnya masyarakat berada dalam keadaan jahil. Di akhirat Allah akan tanya, kenapa kamu biarkan masyarakat di situ jahil? Mampukah kita kata, wahai Allah, macam mana mereka tak jahil? Mereka tak panggil aku pergi bagi kuliah ceramah sana. Mereka tak jemput, bukan salah aku. Allah kata, macam mana nak jemput? Kamu letak bayaran sampai beribu-ribu. Ilmu itu siapa yang beri? Aku yang beri. Tapi kamu meletakkan bayaran sini. Mana hebat kita ni, penceramah para asatizah dengan Zulkarnain, hebat lagi Zulkarnain. Dia boleh cairkan logam-logam tadi buat tembok. Zaman tu mana ada teknologi, tapi dia boleh dengan izin Allah, kuasa yang Allah beri. Tapi dia tidak minta bayaran yang hebat. Kita hari ini tuan-tuan kadang-kadang meletakkan bayaran sehingga orang tak mampu untuk panggil kita menyampaikan. Maka sebab itu dalam konteks ini tuan-tuan kena faham, saya katakan tadi bahawa bayaran itu diperlukan untuk menampung kos kita, tapi jangan sampai menyebabkan
bebanan kepada masyarakat sehingga masyarakat tak mampu. Tapi ada setengah tu yang kita betul. Itu Ustaz Zulkarnain sebut tu, jangan ni bagi bayaran. Sebab tu setengah-setengah penceramah datang tak ada bayaran masuk pun ada juga. Saya pernah pergi, kita ceramah pergi sampai 100 km balik. Betul-betul dia ikhlas betul. Dia bagi saya pisang satu sikat. Pisang betul-betul satu sikat. Saya kata kat rumah balik, anak kata, ya, tadi sana pergi sana dia orang bagi ni, ada bagi berapa dah tu. Betul tu pisang. Dah dia bagi berapa tu pisang. Pisang ya, pisang dia. Satu sen boleh tak pergi sebab mungkin dia tengok muka ayah macam monyet. Tak apalah kalau dia orang nampak muka saya macam monyet, tapi masalahnya kereta saya tak makan pisang. Jadi, tapi semua tuan-tuan kita kena faham konsepnya. Itulah ketentuan Allah. Itulah rezeki. Rezeki yang menentukan siapa Allah, bukannya manusia. Kita kadang-kadang bekerja, belajar, nak cari apa? Nak cari pendapatan yang tinggi tak, supaya dapat rezeki yang banyak. Tak, rezeki bukan manusia, tentukan Allah. Mengaji rendah pun kalau Allah nak bagi rezeki ada. Tuan-tuan kerja dapat gaji 8,000. 8,000 tu gaji, bukan rezeki. Tuan-tuan pergi dekat bank, cucuk dekat bank, keluar duit jadi 8,000. Elok tarik duit, tahun belakang letak pisau bagi saya. Agak tuan-tuan 8,000 jadi rezeki tuan-tuan kan rezeki dia punya. Tuan-tuan pergi bank nak ambil duit, gaji kita 8,000. Nak pergi ambil duit, alah Pak Haji ni tak hengkeh-hengkeh kat depan ni, cepatlah sikit. Dia pun keluar duit pun sikit. Alah, tuan siap masjid ke? Saya ingat siapa tadi. Padahal kita duduk belakang ni, duduk maki lah, lambat semua dia. Dia pusing-pusing belakang. Lah Ustaz ke Ustaz? Ingat siapa tadi? Ish, dia kata ni, tengok ni. Dia kata macam mana tiba-tiba ada duit dari kau. Saya anak pun lebih ke apa ke? Saya tak minta pun. Nak Ustaz ambil ke Ustaz 100 ni untuk rezeki Ustaz. Gaji kita 8,000 jadi belum ambil lagi. Dapat dah rezeki baru. Nampak? Yang menentukan siapa? Allah. Maka yakinlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan yakin kepada makhluk. Makhluk cuma perantaraan. Maka kalau kita jaga ini, kita tidak akan berlaku syirik dalam amalan. InsyaAllah selamat kita dunia, selamat kita akhirat. Pemanduan yang kita nak bawa, jangan bawa diri seorang, tetapi kena faham. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi kita kena pastikan diri kita dan ahli keluarga bersama-sama di atas landasan yang benar dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqih fid. Ya Allah, fahamkan kami ya Allah dengan agama-Mu. Permudahkanlah ya Allah bagi diri kami, ahli keluarga kami dalam melaksanakan segala tuntutan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Sesungguhnya kami yakin benar yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dapat mengakhirkan hayatnya dengan kalimah la ilaha illallah dakhala jannah, dikurniakan syurga. Maka kami merayu kepadamu ya Allah, jadikanlah diri kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, seluruh jamaah yang hadir pada malam ini beserta dengan ahli keluarga mereka masing-masing, seluruh umat Islam yang sepatutnya menjadi jemaah di surah An-Nur ini, dan seluruh umat Islam yang berada di serata dunia. Jadikan kami dan juga mereka semua di kalangan hamba-Mu yang Kau kurniakan kelancaran lidah dan bibir, agar kami dapat melafazkan kalimah syahadah ketika mana hembusan nafas kami yang terakhir, lalu Kau redha dan Kau kurniakan kepada kami nikmat syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.